Okey, kita ada dua jenis kasut di dalam gambar ini. Kasut yang di sebelah kiri ialah kasut tumit tinggi. Kasut tumit tinggi di atas pasir mempunyai luas permukaan bersentuhan yang kecil, manakala kasut sukan di atas pasir mempunyai luas permukaan bersentuhan yang lebih besar. Baik, untuk mempelajari konsep tekanan, mari kita bandingkan dua situasi dan cuba kenal pasti perbezaannya. Kuantiti yang manakah bertukar apabila Lana menukar kasutnya? Adakah daya, iaitu berat Lana, ataupun luas permukaan yang bersentuhan? Cuba kita teka. Okey. Baik, jawapannya ialah luas permukaan yang bersentuhan, kerana Lana mempunyai berat yang sama ada dia memakai kasut tumit tinggi ataupun kasut sukan. Okey. Yang berbeza ialah luas permukaan yang bersentuhan. Okey. Baik, jika daya yang sama iaitu berat Lana sama dikenakan ke atas dua permukaan yang berbeza, iaitu satu permukaan lebih kecil dan satu lagi permukaan lebih besar, permukaan manakah akan mengalami tumpuan daya? Pilih pilihan yang betul. Cuba fikir. Berat Lana sama. Yang ini kasut tumit tinggi dengan luas permukaan bersentuhan yang lebih kecil. Yang di sebelah kanan, kasut sukan dengan luas permukaan bersentuhan yang lebih besar. Mana satukah yang akan menghasilkan daya tumpuan yang lebih besar? Yang mana satukah menghasilkan tumpuan daya? Mana ya? Okey, jawapannya ialah kasut tumit tinggi dengan luas permukaan bersentuhan yang lebih kecil. Okey, seterusnya. Jika anda mengenakan daya yang sama ke atas dua permukaan yang berbeza, iaitu satu lebih kecil dan satu lagi lebih besar, permukaan yang lebih kecil mengalami daya per unit luas yang lebih tinggi. Okey. Iaitu unit daya yang kecil, daya lebih menumpu, bermaksud anak panah lebih rapat, manakala daya lebih tersebar iaitu anak panah lebih jauh terpisah untuk luas permukaan yang lebih besar, bermaksud daya per unit luas adalah lebih rendah. Berbeza dengan yang di sebelah kiri, daya lebih menumpu iaitu anak panah lebih rapat di antara satu sama lain, bermakna daya per unit luasnya adalah lebih tinggi. Bagi daya yang sama, luas permukaan yang lebih kecil akan mengalami daya per unit luas yang lebih besar. Untuk luas permukaan yang lebih besar, daya disebarkan ke atas permukaan yang lebih luas. Baik, daya per unit luas dipanggil tekanan. Okay. Daya diukur dalam Newton. Luas diukur dalam meter persegi. Kita tengok sedikit pengetahuan berguna. Tekanan ialah daya bahagi luas. Unitnya ialah Newton bahagi meter persegi. Oleh itu, unit bagi tekanan ialah Newton meter persegi. Okey, bermaksud tekanan diukur dalam Newton meter persegi. Cara penulisannya sama ada Newton per meter persegi ataupun Newton meter persegi dalam bentuk yang bertanda negatif. Okey, dua-dua dibaca dengan Newton meter persegi. Baik,
Secara umumnya, daya yang sama akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi terhadap luas permukaan bersentuhan yang kecil dan tekanan yang lebih kecil terhadap luas permukaan yang lebih besar. Ini ialah kasut sukan yang dipakai di atas pasir. Kasut sukan mengenakan tekanan yang lebih rendah kerana luas permukaan bersentuhan iaitu antara tapak kasut dengan pasir adalah lebih besar. Oleh itu, daya per unit luas adalah lebih rendah. Okey, kita lihat. Baik. Tekanan lebih rendah. Luas permukaan bersentuhan lebih besar, tekanan lebih rendah, daya yang dikenakan adalah berat badan lana iaitu daya yang sama ada dia memakai kasut sukan ataupun kasut tumit tinggi. Berat badan lana akan mengenakan kurang tekanan kepada pasir. Jadi dia boleh berjalan dengan selesa iaitu berat badannya disebarkan ke luas permukaan bersentuhan yang besar. Seterusnya, untuk kasut tumit tinggi di atas pasir, kasut tumit tinggi mengenakan tekanan yang lebih tinggi kerana luas permukaan bersentuhan iaitu antara tapak dan tumit kasut dengan pasir adalah lebih kecil. Oleh itu, daya per unit luas adalah lebih tinggi. Okey, daya yang dikenakan adalah lebih tinggi. Tekanan yang dihasilkan adalah tinggi. Daya yang dikenakan adalah sama. Kawasan bersentuhan adalah lebih kecil. Berat badan lana akan mengenakan tekanan yang lebih tinggi terhadap pasir, membuatkan tumit kasutnya tenggelam ke dalam pasir. Oleh itu, dia menghadapi kesukaran untuk berjalan dengan selesa. Berat badannya hanya ditumpukan ke kawasan sentuhan yang lebih kecil. Seterusnya, mari kita mengira tekanan oleh lana terhadap pasir semasa memakai kasut yang berlainan. Masukkan nilai yang betul ke kotak yang sesuai. Okey, cuba kamu kirakan untuk dua situasi ini terlebih dahulu. Baik. Untuk kasut sukan, tekanan daripada kasut sukan dihasilkan dengan memasukkan berat lana, iaitu berat lana ialah 500 Newton. Okey. Dan untuk luas permukaan kasut yang bersentuhan ialah 0.08 meter persegi. 0.008 meter persegi. Baik, sini kita bahagikan 500 kepada 0.08. Kita akan dapat kita akan dapat 62,500. Tapi nombor ini sangat besar. Jadi kita tukarkan kepada bentuk piawai. Penulisan bentuk piawai iaitu kita kecilkan kepada satu titik perpuluhan 6.25 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, kita cuba hantar. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Baik, seterusnya kita buat pula pengiraan menggunakan kasut situasi untuk kasut tumit tinggi. Cuba kamu kirakan terlebih dahulu. Okey, sekarang kita masukkan berat lana. Berat lana ialah F, iaitu 500 Newton. Okey.
Kemudian luas permukaan ialah 0.02 meter persegi. Okey, kita bahagikan. Okey, kita akan dapat 2.5 10 kuasa 5. Okey. Baik, kalau dalam bentuk nombor bulat, kita akan dapat nilai yang lebih besar lah. Okey, bermaksud kita akan dapat 2.5 darab 10 kuasa 5 Newton meter persegi. Baik, seterusnya. Saya terfikir, kasut yang mana Bantu Lana sepatutnya memilih saya kasut pakai yang di sesuai pantai? digunakan di pantai. Pilih kasut yang menghasilkan tekanan paling rendah. Okey. Jisim Lana tadi, berat Lana tadi ialah 500 Newton. Okey, untuk ketiga-tiga situasi, berat Lana mestilah sama. Jadi, luas permukaan manakah yang sepatutnya dipilih oleh Lana bagi memastikan dia mudah berjalan di kawasan pantai? Iaitu Lana mesti memilih kasut yang paling rendah tekanan. Agak-agak yang mana ya? Baik, yang paling rendah tekanan mestilah kasut yang paling banyak luas permukaan yang bersentuhan dengan pasir. Jadi di antara ketiga-tiga kasut ini, kasut pertama paling sesuai. Betul. Sandal mempunyai Okey, luas paling besar dan sandal akan menghasilkan mempunyai tekanan luas paling rendah. besar dan akan menghasilkan tekanan paling rendah. Seterusnya. Baik, kita lihat situasi ini. Blok-blok logam mempunyai berat yang sama tetapi luas permukaan bersentuhan yang berbeza. Perhatikan perbezaan pada tekanan yang dikenakan ke atas plastisin oleh blok-blok logam dengan luas permukaan bersentuhan yang berbeza. Pilih blok manakah yang akan menghasilkan tekanan paling rendah. Cuba kamu tentukan dan buat tekaan. Ya, betul. Okey, kita cuba ya. Yang pertama. Okey. Ini tekanan yang dihasilkan oleh blok yang pertama dengan luas permukaan yang paling besar. Okey, sebab kita tengok bahagian bawah dia paling besar. Kemudian kita letakkan yang kedua. Okey, itu dia. Yang ketiga. Okey, yang keempat. Bermaksud semakin kecil luas permukaan blok logam yang bersentuhan, semakin dalam ia tenggelam ke dalam plastisin. Ini menunjukkan bahawa semakin kecil luas permukaan bersentuhan, semakin tinggi tekanan ke atas plastisin jika daya atau berat yang dikenakan adalah sama. Baik, untuk kata kunci, tekanan adalah ukuran penumpuan daya ke atas sesuatu permukaan. Atau kita boleh katakan tekanan adalah jumlah daya per unit luas yang bersentuhan ke atas satu permukaan. Unit untuk tekanan ialah Newton per meter persegi. Ini adalah cara penulisan unit. Hubungan dengan daya dan luas. Bagi daya yang sama, semakin kecil luas permukaan, semakin tinggi tekanan. Semakin besar luas permukaan, semakin rendah tekanan.
mari kita lihat kesan luas permukaan ke atas tekanan. Pemboleh ubah manipulasi ialah luas permukaan, pemboleh ubah bergerak balas ialah tekanan atau kedalaman lekukan, dan pemboleh ubah dimalarkan ialah jumlah daya ataupun beban. Okey, kita akan cuba dahulu menggunakan permukaan tajam pada mata pensel. Pemberat diletakkan di bahagian atas. Pemberat itu tidak ditekan ya, pemberat cuma dipegang untuk memastikan pensel tersebut tidak terjongkit. Okey, so kita akan ukur berapakah kedalaman lekukan yang dihasilkan ke dalam plastisin oleh permukaan tajam pensel tersebut. Pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini ialah daya yang dikenakan ke atas pensel tersebut. Okay, pemboleh ubah manipulasi ialah luas permukaan yang bersentuhan dengan plastisin. Baik, permukaan pensel tadi ditandakan dan kemudian diukur untuk mengetahui kedalaman lekukan yang dihasilkan oleh pensel tersebut. Okey, didapati kedalaman lekukan ialah 3 cm. Ini untuk permukaan tajam, iaitu permukaan yang kecil. Sekarang kita ulang semula menggunakan bahagian belakang pensel, iaitu permukaan yang tumpul, iaitu permukaan yang lebih besar lah. Baik, pemberat diletakkan, pemberat yang sama, bermakna dayanya adalah sama. Pemberat dibiarkan di atas pensel, dipegang cuma untuk pastikan pensel tidak terjongkit ya, bukan ditekan. Pemberat itu tak ditekan. Okey, kemudian tandakan kedalaman lekukan yang dihasilkan, tandakan pada pensel. Okey, dan kita akan ukur tanda pada pensel tadi. Berapa banyak pensel tertenggelam di dalam plastisin. Okey. Didapati untuk permukaan tumpul, kedalaman yang dihasilkan ialah 2.5 cm. Bermaksud kita bolehlah buat kesimpulan bahawa permukaan tajam menghasilkan lekuk yang lebih dalam berbanding permukaan tumpul. Ini bermakna semakin kecil luas permukaan, semakin tinggi tekanan yang dihasilkan, manakala semakin luas ataupun besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan.